Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera lah untuk sahabat semua. Okey, minta maaf lah lama tak buat video sebab banyak kerja, and then banyak lah settlekan kerja-kerja terhabis syuting untuk masalah-masalah pemotoran lah. Adalah sahabat-sahabat mesej semua kan. Okey, jadi situ saya ada kumpul satu benda lah. Benda yang common banyak sangat orang berlakunya high DCR enjin macam senok. Enjin senok, tak boleh nak set carburetor panas, enjin panas, enjin mati sendiri bila panas, lock throttle enjin mati sendiri macam tu panas sangat. Compression tu tinggi sangat. CR dia kata tak tinggi sangat, tapi saya kira tinggi bagi saya lah. Tapi nak cerita kat sini mengapa kita setting DCR macam yang saya buat tu. Orang cakap agak rendah. Mengapa rendah? Ada sebab dia. Okay, so hari ni kita berbincang dengan volumetric efficiency, iaitu kadar kemasukan udara yang efisien lah. Kadar kemasukan volume udara, isi pada udara yang masuk yang efisien. Dan setiap enjin tu kita set up cam semua berapa banyak udara boleh masuk. Dengan ini untuk N80 turbo supercharge jangan masuk lagi. Mungkin orang akan cakap pasal turbo apa semua, itu nanti. N80 just sedut macam biasa, tak ada turbo, tak ada apa, motor sikar biasa kan. So untuk yang keduanya berkaitan dengan ini juga, udara dah masuk banyak. Berapa pressure yang kita kena compress udara yang masuk tu? Udara masuk 100cc, kita compress banyak mana? Nak dapat pressure yang betul. Tu berkaitan dengan CR, dengan DCR yang kita setting lah. Pressure banyak ni 100cc, kita compress banyak mana? Yang tu DCR setting yang kita set up cam tu. Cam 2, contoh 2240, kita set CR11. Okay, CR11, okay. Yang tu okay lah tu. Normal lah. Tapi kalau cam 240 kita set up 10 ataupun 9 lemau. Macam 240 Umar apa semua tu, kita set up 9, kita tak buat apa-apa, lemau je. Jadi PSI dia rendah. Sepatutnya berada kat 150 ni perfect lah. Tengah-tengah, paling tinggi kat 200. Kalau kita setting lemau jadi 100. Tapi hidup, semua motornya hidup. Tapi yang ni ketat, yang ni normal, yang ni lemau. Itu je volumetric pressure. Okay, nanti kita cerita troubleshooting yang masalah berlaku kat sini. So seterusnya kita tengok volumetric efficiency dengan volumetric efficiency pressure. Okay, dia ni apa ni volumetric efficiency ni, iaitu isi padu maksimum yang enjin tu boleh tarik dengan setup yang kita buat. Cam tu banyak ni, cam duration banyak ni, kita punya CR tak ada kira. Cam, size valve, cam duration, size valve dengan intake system lah. Kita pakai carburetor besar ke, tengkok besar, tengkok panjang ke, long intake, short intake ke, yang tu. Berapa dengan setup yang tu udara yang banyak masuk dalam tu. Okay, dan juga volumetric intake tu volume. Untuk volumetric pressure pula ada kaitan juga, iaitu CR apa semua. Dan juga satu benda yang saya terlepas kat sini, iaitu corak ataupun bentuk sistem intake kita. Bentuk corong ke, squeeze ke, ataupun bentuk straight je. Bentuk yang terbaik adalah bentuk corong lah, iaitu depan besar sampai kat valve tu kecil. Yang tu corong. Sampai kat valve je dia mengecil. Mengecil macam tu, iaitu squeeze. Bila squeeze tu, udara tu dipadatkan tau. Udara banyak ni, volume 100 dipadatkan, dan bentuk volume dipadatkan. Jadi udara kan boleh dipadatkan, udara boleh dimampatkan. Jadi udara tu telah dimampatkan sedikit sebelum dimasukkan dalam combustion chamber, menyebabkan sistem tu jadi ketat. Saya dah bawa CR betul dah ni semua. Tengok sistem dia buat potting corong. Tu potting orang lama. Potting orang lama main buat potting corong. Potting corong atas tu contohnya valve 28, carburetor 28 lah. Okey, jadi dia daripada carburetor tu memang 28 lah. Tapi kat sini dia akan besarkan bagi straight sampai kat valve tu dia kecilkan. Dia besar kat depan tu. Lepas tu dia kecilkan kat belakang. Sampai kat valve tu dia sempitkan. Masuk kat valve tu udara dia pecut. Orang sekarang pula potting besar sebesar mungkinnya. Potting sampai valve, nampak valve saja situ. Potting gemuk macam tu. Itu tu ada tujuan dia. Yang tu boleh rendahkan pressure. Boleh rendahkan pressure. Sebab tu kalau setup macam tu CR tinggi sikit pun tak apa. Sebab udara tak pecut pun, udara lambat nampak, udara akan masuk padat, udara dipadatkan pada RPM tinggi. Manakala setting corong tadi, udara dah dipadatkan pada low RPM, dah padat. Dah ketat. Tu orang dulu dia punya torque boleh tahan lah. Setting torque dia tinggi sebab dia setting corong. Dia besar, lepas tu squeeze kecil. Dekat macam valve 28 je. Tapi kat atas ni 28 ataupun lebih sikit, besar sikit daripada 28, lepas tu sampai kat 28 dia kecil sikit. Valve 28 dekat dengan valve tu jadi 26. Dia squeeze. Tak kembang. Tak, dia akan pecut. Dia takkan pergi ke bibir valve tu. Dia akan pecut tengah. Yang akan keluar cantik. Dia akan langgar valve. Kan valve kan kembang bawah tu. Bentuk valve yang aku lukis valve. Kan valve bentuk macam ni. Valve kan. Macam tu kan.
Jadi udara tu, ni valve sini, dia punya lubang. Tapi dia kecilkan kat sini, squeeze. Squeeze. Dia akan squeeze kecil kat sini. Jadi kat sini besar ni squeeze, sup dia tembak straight je sini. Sup dia langgar ni, zup. Dia pecut udara tu pecut. Udara tu memecut. Udara yang memecut tu dia padat tau. Udara yang laju tu dia padat. Dia bukan longgar bongok macam tu. Dia padat. Udara padat. Faham? Udara padat. Macam mana nak padatkan udara sebelum dia masuk? Ada orang kata pakai turbo lah. Tak semestinya. Ni untuk NA tune, natural aspect tuning. Orang main potting corong. Korang pakai trompet, korang pakai tu tujuan dia untuk mampatkan udara yang masuk ke dalam kompresornya akan jadi lebih mampat. Bagi yang jenis motor lemau tak ada power pakai kan sekarang ni ada corong yang boleh adjust panjang pendek tu okey, macam ketat sangat pendekkan sikit corong tu, sambung okey jadi pendek, jadi okey ringan sikit motor, tak ketat sangat. Okey, kalau yang jenis lemau panjangkan. Dia bila lagi panjang lagi padu, udara yang masuk dia dipadatkan dulu sebelum masuk dalam combustion chamber. So max volume intake VE, pressure dia pula konsep berkaitan dengan intake korang setting macam mana. Ada kan kalau kereta main for throttle kalau kereta korang akan perasan dia punya okey ni throttle body kereta, lepas tu ni dia punya intake, lepas tu dia ada 4 silinder kan. Ni kan ni panjang ni silinder head. Dia ni yang panjang-panjang ni, yang ni yang akan menentukan kelajuan dia untuk NA tune. Ada yang pakai short intake, pendek. Benda ni lagi pendek, rapat. Lagi pendek lagi padu untuk high RPM sebab dia udara tu lambat memecut, lambat dikompres. Dia sebelum masuk tu dia ada proses dia, macam ada kepadatan udara dia akan makin meningkat, tapi lambat lah sebab dia short intake. Kalau long intake, intake kereta standard memang panjang, berpusing-pusing. Kalau tengok Myvi tu memang masuk sini pusing baru masuk kat dalam tu. Kalau Wira apa semua memang panjang intake dia. Dia panjang dia sebab dia nak padukan udara tu, dia untuk volumetric efficiency pressure lebih baik kat low RPM. Jadi naik kereta standard 2000-3000 RPM je, tak perlu tinggi-tinggi. Tapi bila atas dia senok dia ketat nanti. Sebab tu dia tu untuk longgarkan balik pakai short intake pula, bawah pula lemau. Nampak? Sebab tu kat Mustang ada dua sistem ni. Masa kita bawa slow dia pakai long intake, bila supercharge dah masuk apa semua certain RPM dia akan bypass dari satu pintu nanti buka valve. Dalam sistem intake tu dia akan buka valve pintas. Tak lalu dah dalam laluan jauh tu, dia pendekkan laluan dia. Short intake. Jadi dia akan cover dua-dua RPM lah. High RPM, low RPM. Dulu orang ingat Mustang low RPM je, tak, sekarang ni Mustang dah main high RPM lah, tinggi sikit RPM dia. Sebab ada sistem tu intake tu. Okay. So NA tune ni pula untuk dapatkan maximum volume intake ni, dia kena dapatkan 1 ATM, iaitu dalam manifold ni. Okay, kita tahu kan. Okay, ni okay, sini valve. Ni aku buat secara garis lurus. Lepas tu throttle body ataupun carburetor ni luar. Okay, luar. Ni carburetor, ni intake, ni manifold lah. Orang kata tengkok carburetor ke, manifold ke, throttle body yang ni, carburetor ni. Jadi tekanan di sini ditentukan oleh berapa besar buka carburetor ni kan. Jadi kalau carburetor ni buka kecil, RPM tinggi, vacuum sini. So vacuum tu maksud bukan volumetric maximum lah. Dia akan berlaku maksimum bila tekanan di sini sama dengan tekanan luar. Tu maksimum volumetric efficiency. Untuk setup tu lah. Dia tak akan sampai maksimum 100%. Kalau CC 100 takkan 100 CC punya. Dia akan jadi maksimum untuk sistem tersebut. Kalau turbo, yang tu lebih daripada 100% lah. Sebab kita compress, kita dah push dia dalam tu. Jadi lebih daripada 1 ATM dah. Berapa bar dah sini? 0.5 tu dah kira besar dah. 0.25, 0.2 bar tu dah kira tinggi lah untuk CR yang agak tinggi. Untuk pakai turbo, kita kena rendahkan lagi DCR, iaitu kalau cam, contoh cam 240, patutnya kau pakai CR11, kau kena pakai CR9 untuk masukkan boost kau 1.5 kot. Itu tinggi, memang lemau gila kalau tak ada tu masalah ni. Kalau tak ada turbo, tak ada pressure, memang silap-silap tak boleh nak hidup pun kereta tu. Sebab dia nak masuk boost besar, risiko boost besar ni kalau tak ada boost, memang enjin susah nak hidup. Dan timing kena tinggi untuk boost besar ni, sebab dia bergantung harap kepada boost. Sebab dia orang setting sangat lemau. Patutnya CR11 untuk hidupkan enjin tanpa turbo. Tapi kalau nak masuk turbo, kena rendahkan sikit. Biasa orang rendahkan satu je, daripada CR11 kepada CR10. Tapi dia rendahkan lagi kepada CR
9 macam tu. Sebab nak masukkan boost lagi besar. Bagus ke? Ya, bagus. Sangat bagus. Sangat kuat dia punya torque. Sebab udara lagi banyak boleh masuk. Semakin banyak udara boleh masuk, semakin bagus lah. Makin besar lah tenaga dia hasilkan. Walaupun piston kecil, silinder kecil 100cc, tapi udara dipadatkan masuk. Lagi besar. Nak masuk udara padat, CR kena setting betul lah. Takut bila terlebih, knocking pula. Tak nak bagi knocking lagi, kita kena bagi wang lagi. Dia triple volume, iaitu relate with DCR kan, benda ni semua. Relate with DCR, higher at force induction. Kalau pakai turbo apa semua memang tinggi. Macam mana tak nak bagi knocking sebab udara banyak masuk, knocking bang. Turunkan CR lah. Sepatutnya CR 11, cam 240, valve 240, CR 11. Tapi cam yang sama kau pakai CR 9, ambil kau. Boleh lah naik boost. Boost boleh naik lah. Boost boleh naik lah. Iaitu tengok sistem ni. Macam ni piston contoh. Ni triple volume. Okay ni jarak ni triple volume. Dah paling tinggi ni triple volume 1 bahagian. Ni 9 bahagian. Contoh. Ni engine CC 9 bahagian. Jadi 9 ni sebelah 1. Macam tu. Contoh. Jadi ya. 9 1. Untuk cam yang macam CR9 ni, biasanya cam dia 210 degree. CR9 boleh lah. Tapi kalau turbo, nak pakai kat setup ni tak boleh senok. Sebab yang ni dah cukup dah. Kalau naik pun 0.5 bar pun dah besar ni. 0.2 bar je kalau masuk turbo untuk sistem ni. Cipuk-cipuk je. Baik, tak payah pakai turbo, pakai micro compressor je untuk kompres air tembak kat dalam, untuk kompres udara. Ataupun buat corong je dah cukup dah. Sebab tu kalau nak pakai turbo juga kat sini, yang ni kena setup bukan CR9. Cam 210 kena setup 8. Boleh masuk boost. Boleh masuk boost 0.5 ke macam tu. Ada kiraan dia, tapi aku malas nak kira. Cuma aku nak beritahu bahawa yang menyebabkan enjin tu ketat bukan kerana kita set up ni saja, tapi sistem daripada luar, iaitu kita setting intake kita tu, jadi air tu, udara yang masuk tu padat. Kau setting corong macam tuang pack gitu. Jadi udara lebih padat daripada biasa. Jadi udara yang masuk ni betul 100cc, tapi 100cc udara yang padat, bukan 100cc udara yang longgar macam tu. Udara longgar ketat tu bergantung pada intake potting kau orang buat. Ada orang tanya kan pasal potting tu kan. Potting tu penting kan? Ya, sangat penting. Kalau potting terlebih hebat, memang senok enjin kau. Dia ketat sangat, dia padu sangat, udara masuk tu padu. Sebab tu kena setting balik. Bila udara tu padu, apa kena buat? Nak turunkan CR, rugi. Turunkan CR semua, rugi. Yang paling penting kau boleh naikkan cam lah. Cari cam yang tinggi besar sikit. Kau pakai cam 230 ke 230 kan naik 240. Bila ketat tu satu je kelebihan dia. Kau boleh naik IVC ataupun naik digi cam. Pinjam dengan kawan-kawan. Aku pakai cam Germany macam mana lah? Ketat juga. Pakai tokahi up sikit. Pakai dah okey. Maksudnya okey tu, gitu je. Nak tahu kalau ketat, cam, naik cam sikit, upgrade cam. Sebab benda tu mudah, tak perlu angkat head. Benda-benda yang perlu angkat head apa semua, kalau boleh elakkan lah. Kita cari benda yang mudah dulu. Pintas je, cari cam yang tinggi sikit. Settle. Bila dah settle tu memang confirm sebelum ni ketat. Itu je. Aku buat CR12 je. CR12 paling selamat untuk semua motor. Sebab CR12 ni dia, setiap motor dia ada cam sampai CR13. Jadi seming kalau dia buat 12, dia boleh cari CR13 punya cam. Jadi situ tak payah angkat head dah, tukar cam lah. Gitu je tu konsep dia. Jangan ambil tinggi-tinggi. Bila dah ambil tinggi, nak cari tinggi lagi tak ada lah. Kalau nak cari rendah mudah, cam standard. Kan? Lemau lah. Cari cam rendah sikit, gitu sahaja. Tu kita nak control ni, volume, efficiency, pressure. Sebab tu aku suka setting rendah-rendah. Sebab bila kita setting rendah, CR, cam pun rendah, volume ni kita boleh maksimumkan. Sebab tu orang cakap dah, CR tinggi, volume efficiency rendah. Betul lah, memang betul lah. Cuma dia anjak band tu ke atas, power band tu ke api yang tinggi. Tu je orang nak api yang tinggi tu boleh menjerit bang. Sedap bang, angin kuat pun boleh lawan bang. Kalau yang tadi tu kat api yang tengah je, angin kuat pun boleh lawan. Tapi kat ni boleh tinggi, bila tunduk sikit, dapat je top speed, memang tak boleh lawan dah. Memang kuat. Macam tu. Dia orang nak bermain api yang tinggi. Sebab api yang tinggi, top speed pun naik. Macam tu lah teori kita kan. Tapi selesa ke bawa kat api yang tinggi tu? Selesa ke hari-hari nak bawa tarik-tarik macam tu? Sekarang exhibition pun tak boleh kan. Okay, jadi kita kena setting volume efficiency terbaik lah. Biasanya suka setting teknik orang lama, CR rendahkan, potting corong. Potting corong ni potting high airflow, high pressure, high apa panggil micro compressor. Konsep micro compressor. Kalau dalam kereta dia ada sistem tu, dia corong sebenarnya. Satu corong masuk dalam tu, dia akan padatkan udara tu. Macam enjin kapal terbang. Aku lukis sikit enjin kapal terbang. Depan dia besar kan? Lepas tu belakang dia kecil. Enjin kapal terbang, ada kan? Enjin kapal terbang boing. Ni kipas dia. Belakang tu kecil.
Dia banyak tembak, tarik banyak, kompres air. Dalam ni ada sistem kompresor lagi, kipas berlawanan. Kipas ni pergi sini tembak balik. Jadi air tu lagi kuat dia kompres. Tembak. Udara yang padat. Bayangkan udara padat ni, volume dia 100, tapi dikecutkan menjadi 50 cc. Tapi padat. 50 cc yang padat dengan 100 cc yang longgar. 50 cc padat masuk dalam enjin 50 cc. Memang menjerit lah dia punya compression. Kena pula siap pula rendah apa semua. Memang sedap lah nak kompres. Ngam. Tapi kalau udara padat masuk dalam enjin yang dah ketat, ketat lah, tak boleh lah. Enjin tu dah ketat dah, kita setting dah ketat dah. Patutnya CR9 Cam 210 kita setting 10, memang ketat dah. Lepas tu potting corong, memang pelak putih. Lock throttle 10 saat je enjin berhenti, mati sendiri, panas. Buka pelak putih bersih macam dari kedai. Tak ada apa, kosong, memang panas, enjin panas gila. Tu nasib tak jam lah. Kalau piston cair apa semua, nasib korang lah. Yang tu sebab pressure kau terlalu tinggi. Tapi sisi saya kecil je, CR rendah je. Memang CR rendah, CR 10, 11. Tapi cam kau standard, memang tak boleh. Tak tengah lah. Cam standard CR 10 ataupun CR 11, memang enjin kau mati selalu. Sikit-sikit mati. CR 10 cam standard, mampus. Kalau aku cakap itu ingat head racing, cam standard tu sebab dia CR rendah, CR 9. Sebab tu cam kena tengok CR. Kalau head racing CR 10 tak boleh pakai cam standard. Sebab dia head racing kan lemau lah kalau pakai cam racing. Tak, tengok pula CR dia. CR tu kena tengok, cam kena tengok CR. Gitu. Cam kena tengok CR. Cam duration tu kena tengok CR. Saya pakai head racing kena CR rendah kemudian kena pakai cam rendah lah kan, takut lemau. Tak, tengok CR berapa? CR 10. 10 cam racing pun tak apa. Tapi head racing bang, tak apa, dah CR 10. Betul kira dah betul dah CR 10. Okey, pakai cam racing lah. Head racing, cam racing spek 53 je. Boleh. Tapi tengok CR lah. Macam aku cakap itu sebab CR 9 kawal besar tu ada kan. Kebanyakan sekarang ni dah ada keluar yang Thailand punya style. Memang valve besar 28, 27 ke, 27, 23, 28, 24. Tapi CR dia tinggi. Memang kawal dia kecil gila. CR dia boleh dapat 10. Spek 53 boleh dapat 10 CR. Tak boleh lah pakai cam standard yang tu. Kalau kawal dalam tak apa. Dia tengok CR 9 tak apa, boleh pakai cam standard. Okay, yang seterusnya pula, kita tengok pula teknik-teknik untuk meningkatkan lagi volume efficiency pressure. Nak naikkan lagi dia punya kepadatan udara tu. Ataupun volume dia nak besarkan lagi volume yang boleh masuk dalam enjin. Yang pertama pakai low duration cam lah. Sebab low duration cam dia akan bagi peluang udara masuk lebih banyak kat low RPM sebenarnya. Low duration, tapi efficient dia lagi efficient lah untuk dapatkan udara paling banyak masuk dalam enjin. Low duration cam standard lah, macam cakap cam 210, 220 cam standard. Boleh. Lepas tu untuk yang pressure ni pula, long intake system untuk yang low RPM setup. Kalau kita bermain kat low RPM, kita nak mainkan low RPM, kita nak main pick up, kita nak macam kereta macam main RPM rendah je, power, kita akan pakai long intake system lah. Even kereta standard ke motor standard pun main long intake system. Tengok tengkok carburetor EX5 standard, panjang ke pendek? Panjang bentuk dia panjang sebab nak squeeze better dia untuk padukan udara yang masuk daripada carburetor standard. Depan dia tu saiz 35 EX5 Dream, belakang dia 18 je, nampak? Daripada 35 ke 18 tempat dia keluar masuk ke dalam tengkok, nampak dia squeeze itu. Lepas tu kat tengkok pun kecil sini, dia akan maintain kepadatan udara tadi daripada dia squeeze kat carburetor tu. Dekat venturi dia dah kecil dah, dia squeeze lagi sampai dah kat kap. Sebab tu orang kata standard lagi sedap dia punya pergi. Memanglah sebab dia sistem dia long intake ni dia akan pastikan udara yang masuk tu padat. Long intake dia, tengkok dia panjang dah kecil. Okey, manakala pula ni untuk low RPM ni padu lah, tapi high RPM kiok ni. High RPM jadi ketat. Selesa ketat ataupun tak pergi bergantung pada cam lah. Ada yang tu pakai cam tinggi, pakai ni acik tak ada masalah. Cuma kau kena siap jangan tinggi sangat lah. Kalau cam 240 patutnya siap berapa? Siap 11 kan. Pakai 10.5 macam tu kalau kau pakai low intake system ni. Low intake yang tengkok standard ni. Takut dia padat. Takut padat sangat. Rendahkan sikit. Takut udara bawah RPM tu, RPM bawah terlalu padat. Jadi biasanya untuk yang cam 240 ke atas ni, biasanya orang dah tukar kepada short intake lah. Adakah pakai UFO lah, UFO. Kalau EX5 pakai UFO. Kalau LC apa semua tu, ataupun pakai Y-Suku apa semua, pakai big intake lah. Tengkok yang potting dimple semua tu, yang kan dia gemuk. Pendek dan gemuk.
Yang tu untuk high RPM. Sebab low RPM dia tak pecut pun. Udara yang masuk pada low RPM tak padat langsung. Memang lemah. Tak padat pun. Udara tak berapa padat pun. Dia padat sebab dia sisi besar. Nampak macam padat susah nak start sebab sisi dia besar. Okey. Lepas tu yang seterusnya turbo, supercharge, kompresor. Semua ni untuk padatkan udara lah. Ni sistem bantuan untuk padatkan udara. Untuk pakai sistem ini, CR kena rendah daripada biasa. Kalau CR kamu paling rendah kena pakai 9. Kau kena pakai lagi rendah. 8.8, 8.5 ke. Jangan terkejut kalau turbo, sistem turbo CR dia 8.5, 9. Patutnya cam 240 pakai CR 11, dia pakai 9.5. CR 10 memang drop. Dia tukar piston je. Kalau untuk kereta tukar piston je. Dia orang tak ada macam kita potong paras blok apa semua itu. Dia paras sebab nak bagi rata je. Dia tak ada purposely untuk potong. Dia akan bermain dengan piston. Tukar piston turbo. Kawal dalam dish macam mana? Dish besar. Ada kod dia. Kod dia nak dalam lagi. Kalau you tengok yang dish yang dalam piston tu besar kan. Mangkuk dia dalam lubang. Piston dia lubang besar. Lekuk tu dalam. Memang tu orang kata dah. Tu memang boost tinggi tu. Boost 1.0. Boost 1 sampai 1.5 pun boleh kalau yang dish macam tu. Sebab tu untuk naikkan boost kena rendahkan lagi DCR, iaitu biasanya kalau orang kaya sikit dia dah limit dah, piston dah tak ada dah yang dish ni. Dia dah limit dah, piston yang paling tenggelam dah, kawah paling dalam dah. CR pun dah 9 dah, paling rendah dah, tak boleh buat dah. 9 dia paling dapat. Dia akan tukar apa tau untuk naikkan stage lagi? Dia akan tukar cam. Cam yang besar-besar lagi CR 9. Cam 270 CR 10. Tapi 270 patutnya CR 12 kan untuk NA tune. Dia buat setup 10. Masuk turbo, boost naik tinggi lah. Boleh boost tinggi lah sebab cam dia tinggi. Cam dia duration tinggi. Jadi DCR dia drop. Volumetric dia efficiency dia drop. Jadi boleh masuk banyak sikit. Lepas tu dia punya tripod volume jadi besar. Tripod volume besar, DCR jadi drop. Jadi boleh masuk boost. Boleh masuk boost. Macam tu. Untuk NA tune bermain dengan porting intake. Intake porting ni ada banyak jenis. Kalau dia pastikan bentuk dia corong masa porting tu. Bentuk dia corong. Kita besar-besarkan, pastikan sampai dekat valve tu kena kecilkan. Carburetor besar mana. Lepas tu kita tengok sambungan tu jangan ada, orang kata sakat orang kata jangan ada sakat-sakat. Ni besar, lepas tu sini kecil. Yang sambungan dia apa dia belaga sini pula. Tak macam kita tapi dia beri kecil ke besar tak apa. Okey lah, boleh diterima sebab dia akan lalu kat sini. Tapi kalau daripada besar ke kecil, depan dah besar dah. Lepas tu nak sambung dengan satu paip kecil gini. Takut langgar dinding. Langgar dinding ni. Jadi akan basah lagi. Kalau korang buka akan ada petro bertakung kat sini sikit-sikit basah-basah petro. Sebab tu dia kena smooth. Dia kena smooth. Setiap sambungan tu kena sama. Tapi bentuk corong. Sebab tu yang porting besar. Ada orang porting macam ni. Contohnya ni valve. Ni valve kan. Okay, jadi porting dia asal-asal dia gini je. Sistem dia gitu. Ni valve sistem dia gitu. Asal dia kan. Asal. Tapi ni valve. Ni batang valve. Dia porting gemuk ni. Dia porting gitu. Dia porting besar gila. Gemuk udara tak dipecut Yang ambil masa untuk kompres udara sebelum masuk ni. Udara sini longgar gila. Memang kau boleh main apa yang tinggi lah. Memang tak ketat langsung kalau porting ini. Ramai yang porting ini sekarang sebab dia main apa yang tinggi. Orang dulu-dulu dia porting ni valve. Asal-asal kecil lah. Ni valve kan. Porting asal kecil je. Lubang dia kecil gitu. Dia kan kecil je asal. Intake gitu lah. Dia porting gitu je. Dia porting tak besar sangat. Biasa. Lepas tu square. Atas ni besar. Yang penting atas tu besar. Bawah ni kecil. Gitu. Dia akan pastikan tempat pertemuan ni kecil. Kat sini besar tak apa. Kalau nak bagus panjangkan sikit. Tapi panjang-panjang ni seperti aku takut overload. Biasanya RS dia tengkok dia panjang. Yang intake panjang-panjang ni RS apa lagi kereta lah kebanyakannya. Tengkok yang panjang-panjang intake ni kena tukar. Dia kena pakai short intake. Short intake baru akan lemaukan sikit dia punya speed tu. Compress tu tak tinggi sangat. Bagi NA tune lah. Bagi yang bermain NA tune tak masuk turbo. Memang bila naik je compression ataupun nak bermain dengan api yang tinggi, dia akan pakai short intake. Dia tak pakai dah long intake yang standard tu. Standard biasanya kalau ni head kereta kan. Contoh kereta. Dia akan tekuk asal original kilang panjang-panjang macam ni tau. Dia punya intake manifold, lepas tu injector kat sini. Lepas tu ni dia punya tabung tu. Tabung sistem, lepas tu throttle body sini. Panjang. Bila masuk racing, ni pendek gila. Dia akan pendek. Pakai short intake. Silap 4 throttle. ITB. Throttle body individu. Sini satu, 4 throttle. Ini tu high RPM. Dia pendek gila. Respon okey apa semua. Tapi tak padat sangat. Udara kat low RPM. High RPM dia boleh menjerit lah.
Dia tak ketat sangat. Tu tapi tak sedap bawa slow untuk sistem tu. Macam Superbike lah. Tak boleh sedap bawa slow. Bersengguk-sengguk. Tapi kalau long intake sedap. Macam RS pula dengan ES5 Dream, orang tanya kenapa CR rendah lah 910 ES5. Tapi dia padu lah. Ketat macam torque dia tinggi sebab dia long intake. Tengok tengkok ES5 macam mana. Tengkok dia macam tu kan. S gitu, pendek pula, kecil. Lepas tu kereta. Sekarang ni kalau Y-Suku macam ni Pak. Terus gitu je dia. Ni terus total body pendek gila. Ni untuk high RPM, ni untuk low RPM, high torque. Bermain dengan torque. CR tadi tinggi-tinggi kalau bentuk macam ni, panjang-panjang ni. Kena bermain dengan tu, kena tengok. Jadi apa-apa berkaitan ni adalah kalau pelak putih, kita troubleshoot. Kes ni berkaitan dengan pressure je sebenarnya. Pressure yang orang tanya kenapa kena set up CR, kena set up CR, kenapa tukar cam kena CR lain kan. Sebab kita nak control pressure yang terhasil ni lah. Jadi untuk troubleshoot ni case high VEP ni aku buat summary je daripada case-case yang banyak sangat mesej. Bang, macam pelak putih bang panas bang. Macam dia pergi bang tapi hujung macam senang tapi tak tahan lama, macam dia lemau, tiba-tiba lemau sendiri. Tengah sedap lock, lepas tu makin lama ke slow. Tu volume operation pressure ni tinggi, overheat. Enjin dah tunjukkan panas dah. Panas jadi dia dah tak terbakar cantik lah. Jadi petrol tu dah terbakar awal-awal dulu sebab enjin terlalu panas. Dia dah vaporize. Jadi dah lean. Jadi maksud saya up dah main jet. Patutnya spek dia pakai main jet 150 130 lah. Contoh spek dia 130 main jet. Semua spek dia kawan-kawan dia semua 130. Tapi dia pakai 150 180 tak jadi juga. Tukar carburetor kawan dia pun pinjam pun tak cukup juga minyak. Overheat tu. Enjin ketat sangat. Pressure dia tinggi. Mungkin dia potting dia cantik sangat. Potting terlalu cantik tu. Udara squeeze cantik. Yang masuk memang udara yang masuk tu padat. So ciri kedua kalau high pressure ni overheat lah. Overheat ni biasa panas semua, enjin berhenti sendiri bila tengah lock. Enjin macam makin lama slow mati sendiri. Panas. Lepas tu tengok pelak putih. Ni overheat lah. Tapi kalau benda sebaik boleh hidup balik apa semua. Tapi bila jadi gitu jangan lock throttle lah. Main half throttle dulu. Lepas tu balik rumah setting balik lah. Tukar cam lah. Cari terbaik tukar cam lah. Cam yang high duration sikit. Boleh cover lah. Untuk yang kedua pelak putih even set main jet ni. Ni sinteng dia ni. Lepas tu power tak keluar. Confirm power tu keluar. Kau tengah lock sedap macam pergi. Slow. Pulah ke tak lock kan. Lepas tu motor slow sini. Pulah pun main pun tak ada apa. Tak ada respon. Lepas tu berhenti tepi jalan. Overheat tu. Tu memang VEP, pressure tinggi sangat. Tukar cam saja. Aku showkan tukar cam lah. Sebab sekarang ni kalau melainkan kalau buat tinggi sangat lah. Saya dah siap 14 bang. Cam apa lagi susah? Mampus. Siap 14 cam susah nak cari lah. Cam tinggi-tinggi. Siap kena letak kat 12 je. Siap 12. Tak kisah motor apa korang pakai. Siap 12 je. Kalau ketat pakai siap cam yang tinggi daripada siap tu. Daripada cam yang kau pakai. Kalau lemau abang, tukar cam yang rendah sikit. 12 tu duduk tengah-tengah sebab tu suka set up 12. CR12 ni sesuai. Jadi kalau boleh bermain dengan cam lepas tu. Tak payah nak angkat head. Buat CR12, apa-apa spek pun CR12. Bermain dengan cam mana sesuai. Cam ni sesuai. Cam sebelum ni ketat. Aku pakai cam RVC 45. CR12 memang ketat bagi aku lah. Aku pakai okey je. Padahal kira-kira CR dia salah. CR dia baru 11. Jadi cakap 12. Padahal CR 11 memang ngam dengan IVC 45 kan. Macam tu lah lebih kurang. Jadi berbanding cam je. Jadi kesian kat korang nak kira-kira balik. Kadang-kadang pengingat korang tu ada error kan. Jadi macam ni. Kalau ketat je overheat je, susah nak set carburetor je, up camshaft. Cari camshaft. Pinjam dengan kawan. Kau ada cam ESR2 ke apa ke? Pinjam je. Kalau ada kawan lah. Kalau tak ada terpaksa lah keluar modal sikit lah. Cari yang up sikit. Kalau yang jenis jangan tukar siap korang dah. Tak apa. Maintain je. Sebab ni uji kaji yang meringankan beban korang. Kalau kau nak turunkan CR apa semua, payah takut terlebih, potong terlebih ni rendah pula. Payah bermain cam je. Cam ni dah main cam tinggi dah okey dah sikit, tapi ada sikit macam overheat sikit, macam ada tak keluar power sikit lah. Cari lagi tinggi. Cari lagi. Kalau ada pinjam, boleh pinjam je. Kalau ada nak tukar, ada kan kawan-kawan yang tak nak main RPM tinggi, tak nak main main highway dah, dia pun tukar kepada standard ke apa semua, pinjam lah cam dia tu. Pinjam cam dia yang tinggi-tinggi tu, pinjam tengok. Kalau dah keluar, dah bagus, power keluar, maksudnya CR ke tinggi tu. Memang kalau setting awal betul, tapi biasalah minor. Kita kan minor error. Jadi kita ni kan manusia, kadang-kadang salah kira, air tak cukup apa semua. Jadi kita pakai dulu. Rasa tu penting. Bila bawa tu rasa ketat lah. Tak boleh keluar macam enjin panas. Cari cam tinggi sikit, pinjam. Sumbat pun
Sebab okay, test. Oh, sedap. Start pun ringan. Tengok power dia. Macam lemah bawah. Ya, tak apa. Bila lemah bawah tu biar abaikan. Tarik dulu tengok macam mana. Tarik sedap tu. Memang bawah lemah. Standard tu memang setting gitu. Korang ni bila lemah bawah je terus. Tak jadi ni. Tak, memang cam tu memang untuk lemah kat bawah. Cam tu memang lemah kat bawah. Memang menjerit kat atas. Tu kat peak punya setup. Jadi tu normal kalau lemah kat bawah, menjerit kat atas tu lebih baik daripada padu atas ketat lah. Tak nak macam mana lagi. Memang cam tu macam tu. Cam tu sifat dia, cam 260 270 memang sifat dia lemah kat bawah. Tak ada padu, tak ada torque bawah, tak ada torque sisi besar dah. Tapi atas menjerit gear 5 gila lah. Gear 6 je macam mati sikit. Memang gear 6 akan mati sebab setup macam tu kena pakai gear 6 yang lebih ringan, ratio dia lebih rapat macam tu. Tapi cara terbaik dual sprocket je. Dual sprocket nak hidupkan gear 6. Macam tu lah. Gear 6 hidup tapi lambat. Tu lah masalah dia. Sebab tu cam duration tinggi tu masalah dia. Kena banyak kena ketukar. Cam duration jangan tinggi sangat. CR12 cukup lah. Okay. Kalau tak keluar half throttle. Ni half throttle performance. Overheat macam aku cakap. Bila dah overheat start lock throttle je, enjin panas mati sendiri. Okay, balik rumah half throttle je. Half throttle memang padu untuk kau. Bang, bila separuh tu dia datang. Tapi kalau saya bagi lebih panas. Memanglah half throttle performance. Sebab tu maksud VEP kau tinggi, value efficient pressure kau tinggi. Jadi cara dia adalah naikkan cam yang duration tinggi sikit, upgrade cam lah. Sekarang ni cam banyak main cam je. Itu je cara dia. Betul kerana cam dia. Bagi yang ada RS tu boleh bermain dengan LSA, tukar alih dia punya event IVC. Tapi ada limit juga tak boleh main banyak sangat. Sampai tak kena tukar duration jugalah. Okay, ada kata sebab dia jadi ketat sangat, besarkan bawah LSA jadi besar. Sebab tu RS LSA dia untuk setup 110 107 LSA besar. Orang lain 105 ke bawah banyak ketat. Dia kena besarkan lagi sebab dia sistem intake dia tu padu. Tu je masalah dia. So itu sahaja untuk hari ini. Okay, berkaitan dengan VEP pressure. Okay, volume efficient pressure berkaitan dengan porting. Korang porting power memang akan jadi ketat sikit. Sebab tu aku suka korang set up DCR yang kan formula lama aku tu. Okay, DCR contoh cam tu patutnya pakai, ada range dia adalah CR 10.5 hingga 11 gitu kan. Contoh kalau cam korang set up macam ni, macam ni lah pilihan korang macam ni. Kau ambil yang paling bawah ni. Aku suka ambil yang paling bawah. Sebab apa? Sebab aku tahu porting aku ni aku pakai porting squish, porting corong. Memang dia padu semacam. Dan kereta aku oversize. Bila kereta oversize memang sasah risiko untuk kereta besar depan lah, tarik intake besar, lepas tu aku squeeze pula dalam dia. Bila dah kereta macam enjin kapal terbang, tarik banyak, kereta besar, sedut banyak, lepas tu kat belakang corong kecil. Memang ketat. Zup, dipadatkan. Udara yang bercampur dengan petrol dia dipadatkan, masuk dalam compression chamber. Memang padu lah bunyi. Dup. Semua orang cakap CR aku 12. Aku pakai CR 9.7, 9.9, 10 CR aku. Tapi bila dengar bunyi macam saya tak intake aku pakai low intake squeeze. Nampak tengkok pendek macam tu tapi dalam dia kecil. Aku squeeze dalam tu intake dia. Jadi teknik tu betul tak? Jangan main korek je. Kalau korek besar boleh tu main high RPM lah. Sebab tu kalau korek besar tu sedap menjerit. Memang menjerit tu sedap. Tapi sampai saya tak akan bosan dengan jeritan motor tu. Menjerit je, tarik enjin tu pada bunyi macam-macam. Crankshaft bunyi, cam bunyi, dah haus lah main RPM tinggi. Lama-lama tu standard modi je lah. Nampak? Porting tu tunjuk untuk high RPM. Bukan kita main racing pun. Tapi kalau porting besar yang aku cakap tu, besarkan sebesar-besar mungkin, selawas mungkin tu untuk high RPM lah. Kalau bermain low RPM, kena comel je, kecil squeeze. Kat atas ni besar, kat dalam tu sempit kan. Sempit nanti udara tak boleh masuk. Boleh masuk. Bahkan dimasuk lagi padu. Udara tu kan tak nampak padat tak padat. Tapi enjin boleh rasa padatnya udara yang masuk itu. Tu ayat dia. Udara masuk banyak tak padat buat apa? Udara masuk padat. Padat tu macam mana? N-tune sistem porting tu cantik. Squeeze. Kalau nak high flow boleh je. High flow tak semestinya padat. High flow ni orang buat dimple porting, CNC porting, nasty porting tu high flow porting, bukannya high compress porting. Porting high compress lain. Kalau tidak, dah lama dah kilang buat dimple porting, dah lama dah kilang buat nasty porting. Sebab tu high RPM, high flow sahaja, bukan compress. Okay, dia high flow sahaja. Untuk high flow, untuk cepat pergi RPM tinggi, main lock throttle cepat. Dia tak compress pun. Tapi teknik tu selamat. Teknik tu selamat untuk orang lock throttle di high RPM. Sangat selamat sebab udara yang masuk tu tak padat sangat. Jadi risiko untuk panas ke risiko untuk udara tu terlalu padat ke kurang. Tapi kat low RPM dia macam
Kalau kau orang bawa, dia orang bawa slow, kau orang pintas pun dia takkan pintas balik kau. Sebab nak pintas kau orang tu, enjin kena jerit. Marah kau orang. Dah lah exhaust bising. Kan? Jadi nampak. Porting tu memain peranan. Nak main high RPM, short intake. High RPM, short intake. Low RPM, ni short intake. Ni long intake. Ataupun intake standard lah. Intake standard. Nak tengok motor tu ke atau kenderaan tu torque kuat tak kuat, tengok intake dia panjang ke tak. Kalau intake dia panjang lah, tu torque kuat. Macam Myvi, Avanza, KTVE 1.3 tu kan, KTVE engine Myvi je, Avanza 1.3 tu yang lama punya. Intake dia kalau tengok memang berpusing-pusing. Intake dia nampak sini, tu daripada sini tak, sebenarnya intake ni pusing gitu baru masuk dalam tu. Sebab tu intake panjang ni membantu untuk udara tu flow dengan baik lah. Compress air tu padu, udara yang masuk tu padat. Masuk tu ni masuk. Kalau short intake udara tak padat lah masalah. Udara macam longgar. Udara masuk tu banyak tapi tak padat pun. Lemau, udara lemau. Udara yang long intake tadi, dia daripada sini ke sini, udara yang masuk dalam long intake ni padat tau. Kan tak nampak padat tu, tapi enjin tu boleh rasa ketat nak. Sebab long intake, short, pendek, kecil tapi panjang. Yang tu memang ketat udara tu. Memang torque kuat. Low and torque memang padu. Tapi high RPM high RPM ketat, lepas tu tak boleh nak pergi lah. Dengan sempitnya, dengan memang udara tapi lambat. Dia lambat sikit. Sebab dia proses nak padatkan udara tu ambil masa. Sebab tu kalau orang yang bermain high RPM, dia pakai short intake je lah. Okay. Tapi kalau nak buat dapat dua-dua bang, ada cara dia. Short intake, lepas tu ujung dia corong. Intake pendek macam carburetor ES5. Intake dia pendek gitu je. Pendek. Ni carburetor pendek, tapi kat sini 3 segi sebelum masuk dalam intake dia. Dalam tu porting 3 segi, porting corong. Ni besar porting corong dalam tu. Dia ni ada long dia, pick up ada. Ni payah sikit nak buat, tapi kena berhati-hati lah. Sikit je jangan buat ada orang tu buka banyak porting kan, sampai ke valve porting besar tak. Short intake tapi ujung ni corong. Itu sajalah tip. Okey, jangan besar-besar sangat. Kalau besar-besar jangan, ingat bila kecil sumbat lah. Tak sumbat. Kena pandai smooth lah. Kalau sumbat tu sumbat juga kalau kalau dah sempit sangat kan. Okey. Tapi itu saja untuk hari ni. Ingat kalau pressure rasa ketat main cam dulu. Tak payah nak angkat head tukar ni, sebab terlalu banyak orang posting dia angkat head. Bila tengok gambar dia orang post tu buka head apa semua, rasa kesian kat dia orang buka head. Tak apa sebenarnya. Lepas pada dia buka head tu ada pula orang post, bang saya dah tukar cam tinggi sikit bang. Okey bang, ada ke cam tinggi? Saya cakap untuk model motor tu, untuk spek motor tu kan ada cam lagi tinggi, jenama ni. Masa tu lah saya rasa macam agak kesian juga lah. Kalau aku tahu, aku beritahu budak tu tadi kan, tukar cam ni lah. Sebab aku tak tahu, sebab motor yang post kat aku tu motor lain-lain macam-macam. Ada Momos, ada jenama apalah. Tengok dia punya setup apa semua. Cam beli jenama apa, berapa duration dia buat, scale-scale yang setakat yang dia mampu lah untuk dapatkan duration tu. Okey, dapat ni. Okey, jadi aku bila tengok duration cam, aku pun set up macam biasa lah. CR kena macam ni. Rupanya dia dah pasang motor tu, jadi kena buka balik, CR balik, lapik balik. Jadi kesian pula tengok. Jadi kalau boleh, kalau ada cam yang lebih tinggi, tukar cam yang lebih tinggi. Kalau untuk kes ketat. Untuk kes longgar pula, kes macam lemau, pakai cam yang rendah sikit, jenama lain. Pinjam dengan kawan lah, pinjam kejap. ES5 pinjam, Tokahi pinjam ni, pinjam Taicom, pinjam je. Pinjam, kalau jadi beli je dengan dia. Kalau dia tak pakai lah, ataupun beli baru lah. Beli yang jenama sama, beli baru. Jadi tak rugi kat situ kan. Itu saja untuk hari ni. InsyaAllah semoga dipermudahkan lah urusan korang untuk bermain-main dengan pemotoran ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.